Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kekuatan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan rawatan bagi gangguan sihir. Pada kali ini saya akan kongsikan tips-tips ataupun panduan untuk mendapatkan rawatan bagi orang yang terkena sihir, insya-Allah. Dari perbincangan dengan pesakit-pesakit yang mendapatkan rawatan di pusat rawatan An-Na'am, saya sering dimaklumkan bahawa ada kalangan mereka yang memberitahu bahawa mereka telah lama berusaha untuk ikhtiar tetapi masih lagi belum diberi kesembuhan. Ada juga yang beritahu bahawa mereka telah pun ikhtiar dan sembuh untuk beberapa hari, kemudian ia datang kembali. Sebelum kita berbincang lanjut, kita perlu yakin bahawa apa yang berlaku dalam kalangan pesakit tadi adalah kehendak ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba akan berusaha ikhtiar, berdoa dan bertawakal kepadanya supaya penyakit yang kita hadapi diberi kesembuhan, insya-Allah. Dari pengalaman saya sebagai perawat, keadaan di mana yang kita sebutkan seperti di atas ada kemungkinan berpunca daripada dua situasi. Yang pertama, banyak yang saya jumpa apabila pesakit telah datang ikhtiar, perawat telah membuat ikhtiarnya dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit hati ataupun orang yang iri hati dengan pesakit tersebut menambah kembali ataupun menyihir kembali pesakit tersebut, sama ada dengan sihir yang sama ataupun dengan menggunakan sihir yang berbeza. Dari pengalaman saya sebagai perawat, kebiasaannya sihir yang digunakan untuk kali yang berikutnya ialah yang lebih kuat ataupun yang lebih teruk daripada yang pertama tadi. Ini kerana rasa tak puas hati, rasa sakit hati dalam kalangan orang yang menyihir ini makin lama makin kuat. Dan kebiasaannya mereka tidak sedar bahawa mereka sebenarnya telah pun ditipu daya oleh syaitan dan iblis. Yang kedua, punca bagi sihir yang mana ianya sama ada jenis yang diletak, ditabur, dicalip, ditanam ataupun dipuja atau diparasap ataupun jenis santau tidak dimatikan dengan sepenuhnya. Sebagai contoh, bagi sihir yang jenis diletak, dicalip ataupun ditanam, apabila pesakit melalui kawasan tersebut, sama ada barang tersebut diletak di hadapan rumah ataupun di pintu rumah, bila pesakit melalui kawasan rumah, kawasan pintu rumah, mereka akan terasa, mereka akan terkesan. Begitu juga dengan sihir bentuk puja ataupun perasap. Bila tiba masanya, pesakit akan mengalami kesan daripada sihir tersebut. Begitu juga dengan pesakit yang terkena sihir jenis santau. Oleh kerana santau ada dalam badan, ianya tidak keluar lagi. Jadi apabila mereka pergi ke kawasan yang agak keras ataupun kawasan yang ada penunggu, mereka akan mudah terkena gangguan. Dan ada kalanya mereka juga terkena gangguan saka keluarga mereka sendiri kerana badan mereka sudah pun menjadi lemah. Jadi ia kelihatan seolah-olah apa yang kita ikhtiarkan sebelum ini tidak berkesan. Sebenarnya ianya berkesan, cuma dari segi puncanya masih belum lagi mati ataupun habis. Ini ibarat kita macam seperti menghalau ayam daripada makan beras. Ya, kita halau, ia lari, belakang kita ia datang kembali. Kerana puncanya masih ada yang belum dimatikan lagi. Walau bagaimanapun, kita kena yakin apa yang berlaku ini adalah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai hamba hendaklah berusaha, berdoa dan bertawakal. Yang menyembuhnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membantu tuan-puan yang ingin mendapatkan rawatan bagi pesakit yang terkena sihir, ingin saya kongsikan beberapa tips ataupun panduan-panduan yang boleh digunakan sebagai rujukan yang boleh membantu tuan-puan untuk merawat pesakit yang terkena sihir. Maklumat yang saya kongsikan ini adalah daripada pengalaman saya berhadapan dengan pesakit yang mendapat rawatan di pusat rawatan An-Na'am, yang mana kebanyakan yang datang itu terkena sihir, sama ada jenis calip, tabur, tanam ataupun puja perasap dan juga santau. Sila tonton video ini sehingga tamat agar tuan-puan akan mendapat satu gambaran yang lebih jelas
yang mana ianya boleh digunakan sebagai panduan kepada tuan-puan dalam menangani gangguan sihir ini, insya-Allah. Secara umumnya, kaedah merawat berbeza di antara perawat dengan perawat ataupun antara pusat rawatan dengan pusat rawatan. Apa yang saya akan kongsikan ini ialah kaedah yang diamalkan ataupun kaedah yang dilakukan di pusat rawatan An-Na'am. Oleh itu, seelok-eloknya tuan-puan tidaklah membanding kaedah yang digunakan oleh perawat ataupun pusat rawatan dengan pusat rawatan yang lain, kerana setiap orang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendaknya. Antara tips-tips dan panduan-panduan yang boleh digunakan ialah seperti berikut. Yang pertama, pesakit ataupun keluarga pesakit seelok-eloknya cuba mendapatkan maklumat sebanyak yang boleh berkenaan dengan penyakit yang dihadapi oleh pesakit tersebut terlebih dahulu. Ini kerana pengetahuan tentang penyakit yang dihadapi akan membantu pesakit dalam proses mendapatkan perawatan. Maklumat juga penting kerana ada kalanya gangguan sihir ini mungkin terkeliru dengan gangguan saka. Kerana ada kalanya ianya hampir sama, tetapi secara umumnya ianya ada ciri-ciri yang berbeza. Pemahaman pesakit tentang gangguan ini akan membantu mereka dan mereka akan lebih bersedia untuk menerima rawatan. Dari pengalaman saya sebagai perawat, pesakit yang terkena sihir ini kebiasaannya mereka macam dipermainkan oleh gangguan supaya tidak berubat. Jadi kita perlulah yakinkan pada mereka bahawa mereka sebenarnya mempunyai masalah gangguan yang mana gangguan ini telah menyebabkan mereka menjadi sedemikian, iaitu mereka tidak ingin berubat dan membiarkan penyakit itu berterusan yang akhirnya akan merosakkan diri mereka sendiri. Jadi ingin saya sarankan kepada pesakit atau keluarga pesakit, dapatkan maklumat berkenaan dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda ataupun simptom-simptom orang yang terkena sihir dan kongsikan perkara tersebut dengan pesakit supaya mereka lebih maklum sakit yang mereka hadapi. Maklumat ini bolehlah dirujuk pada orang yang pernah mengalami sihir ataupun orang yang pernah terkena sihir. Maklumat ini juga boleh dirujuk dalam buku-buku yang dikarang oleh perawat-perawat yang terkenal sebelum ini. Selain daripada itu, pada masa ini terdapat juga beberapa video yang dikeluarkan yang menerangkan ciri-ciri atau tanda-tanda atau simptom-simptom orang yang terkena sihir. Antaranya tuan-puan boleh rujuk video-video yang dikeluarkan oleh Pusat Rawatan An-Na'am seperti yang bertajuk Santau, Sihir Jenis Puja, Kedai Disihir dan seumpamanya. Setelah tuan-puan mengenal pasti atau hampir mengenal pasti jenis sihir yang dialami oleh pesakit, tuan-puan eloklah cuba dapatkan perawat yang mahir berkenaan dengan sihir tersebut, ya, sihir jenis tersebut. Ini kerana setiap perawat diberi kelebihan yang berbeza oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mahir berkenaan dengan saka, ada yang mahir berkenaan dengan santau, ada yang mahir berkenaan dengan sihir jenis letak, tabur, calit ataupun tanam. Ada juga yang mahir tentang sihir jenis puja ataupun perasap. Pemilihan perawat yang betul adalah penting kerana jika mereka mahir, biasanya mereka boleh membantu dalam memberi perawatan yang terbaik kepada pesakit dan insya-Allah pesakit akan pulih. Yang ketiga, dalam proses merawat ada dua pendekatan yang sering digunakan oleh perawat ini. Yang pertama, ada perawat yang hanya fokus pada meruqyah pesakit sahaja tanpa mengambil kira apakah punca gangguan tersebut, apakah punca sihir tersebut. Jadi mereka tidak ambil kira sama ada ianya santau ataupun jenis calit, tabur ataupun jenis puja, perasap dan sebagainya. Mereka hanya fokus kepada meruqyah pesakit dan selepas itu proses mereka selesai. Yang kedua, ada juga rawatan yang lebih fokus kepada punca kepada gangguan. Perawat akan cuba cari apakah punca yang sebenar yang menyebabkan gangguan itu berlaku kepada pesakit. Adakah gangguan itu datangnya daripada sihir jenis calit, tabur ataupun tanam, ataupun jenis perasap, ataupun puja, ataupun jenis santau. Bagi sihir yang jenis tanam, calit, tabur, biasanya perawat akan cuba mematikannya sama ada dengan pergi sendiri ke tempat tersebut dan
mematikan sama ada dengan menggunakan air ataupun dengan menggunakan cuka getah. Bagi yang menggunakan kaedah puja atau perasap, mereka akan gunakan berbagai kaedah untuk mematikan punca tersebut supaya ianya tidak lagi berfungsi. Manakala bagi santau, perawat mungkin menggunakan kaedah tepuk di atas belakang pesakit supaya santau itu dimuntahkan keluar. Ada juga perawat yang menggunakan air yang dibancuh dengan daun ataupun dengan bahan-bahan tertentu supaya pesakit itu memuntahkan santau yang termakan. Dan jika mereka memuntahkannya, insya-Allah pesakit akan mudah pulih kerana punca bagi sihir tersebut telah pun keluar daripada badan. Yang keempat, setiap pesakit yang mendapat rawatan biasanya akan diberi air penawar ataupun air ruqyah dan juga amalan-amalan zikir-zikir yang perlu mereka baca apabila pulang nanti. Pesakit hendaklah minum air ruqyah ataupun air penawar dan amalkan zikir-zikir tersebut secara berterusan agar badan mereka akan menjadi lebih kuat, dan dalam masa yang sama sihir yang ada akan makin lemah dan akhirnya akan hilang insya-Allah. Yang kelima, pada kebiasaannya pesakit yang mengalami sihir ini kadar pulihnya berbeza antara individu dengan individu. Ada yang Allah angkat terus penyakitnya dengan sekali rawatan. Ada yang memerlukan 2-3 kali rawatan dan ada yang lebih daripada itu. Walau macam mana pun, sebagai hamba kita hendaklah berusaha ikhtiar, ya, berdoa dan bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala semoga sihir ini diangkat daripada kita. Pada pandangan saya, pesakit yang mengalami sihir ini seelok-eloknya dapatkanlah rawatan susulan. Ini kerana sihir yang dialami seelok-eloknya hendaklah diikhtiar, diubat sehingga pulih sepenuhnya. Ini kerana jika ianya dibiarkan, ya, walaupun daripada sedikit, makin lama sihir itu makin berkembang dan makin kuat, dan akhirnya ianya lebih sukar untuk dirawat. Oleh itu nasihat saya, cubalah ikhtiar sehingga sihir itu benar-benar habis, dan tuan-puan juga ikhtiarlah dengan sentiasa minum air penawar dan amalkanlah zikir-zikir yang diberi oleh perawat secara berterusan. Semoga penyakit ini diangkat daripada tuan-puan insya-Allah. Jika tuan-puan mempunyai persoalan, tuan-puan bolehlah rujuk video-video lain yang ada dalam video channel Pusat Rawatan An-Na'am. Antaranya ialah berkenaan dengan saka, ya, sihir yang dikenakan pada kedai, sihir yang dikenakan pada rumah, ya, sihir jenis puja perasap, sihir jenis tadam, ya, letak, calip dan tabur. Begitu juga sihir jenis santau. Jika tuan-puan ada persoalan juga, tuan-puan bolehlah membuat pertanyaan melalui YouTube tadi, di mana insya-Allah saya akan cuba memberi jawapan. Cuma mungkin masa perlukan sedikit masa kerana ada kalanya saya tidak sempat untuk melihat persoalan tersebut. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan dan juga kepada ahli keluarga tuan-puan yang mungkin mengalami sihir. Dan untuk mengelakkan tuan-puan daripada terlepas ataupun tidak mendapat video daripada Pusat Rawatan An-Na'am pada masa hadapan, tuan-puan eloklah tekan butang subscribe dan butang loceng supaya apa-apa upload yang baru daripada Pusat Rawatan An-Na'am, tuan-puan akan terima notifikasi. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.